Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Azhar Muhammad Arsyad, nombor matrik P105857. Pada hari ini saya akan membentangkan analisis artikel jurnal tugasan 2 penulisan akademik 1 Dr. Harun Baharudin. Alright, so tanpa mengenal masa kita teruskan. Alright, ini 5 artikel yang saya telah pilih. Artikel pertama, aspek pengurusan program latihan dan kesannya terhadap kepuasan atlet sukan. Yang artikel kedua, persepsi guru sukan terhadap aspek keselamatan dalam program sukan. Artikel ketiga, gaya kepimpinan jurulatih yang digemari oleh atlet sekolah sukan Malaysia. Yang keempat, kesan terhadap prestasi commercial kick dalam sukan rugby. Yang kelima, kepentingan aktiviti fizikal dalam membina personaliti dan meningkatkan prestasi akademik. Baik, ini yang 5 artikel yang saya pilih lah. Seterusnya. Ini daripada analisis saya dalam untuk bahasa dan gaya penulisan lah. Untuk artikel pertama, bahasa yang digunakan adalah jelas dan mempunyai kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahasa yang digunakan jelas dan tiada kata-kata yang bombastik yang digunakan lah. Alright, menggunakan dua bahasa dalam penulisan abstrak. So, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris dalam penulisan bahasa tu. Dalam penulisan abstrak. So, bahasa yang apa yang saya dapat ulas dalam ni, ayat-ayat atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam artikel ni senang faham lah. Alright. Untuk artikel kedua, bahasa yang digunakan juga adalah jelas. Dia ada ayat yang menggunakan kata-kata jargon dan bombastik. Terdapat kesalahan huruf digunakan pakai dalam penyataan ayat abstrak. Pada abstrak dia meletakkan huruf besar di tengah-tengah ayat. So, sepatutnya tak perlu huruf besar tu, mungkin copy paste saya rasa. Alright. Terdapat kesinambungan antara ayat dengan ayat dalam satu perenggan. So, antara perenggan dia disusun ayat-ayat yang baik lah. Menggunakan dua bahasa juga dalam pernyataan bahasa abstrak. So, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Untuk yang ketiga, artikel ketiga, bahasa yang digunakan adalah sesuai dan jelas, menunjukkan tujuan dan yang jelas dan berfokus. Tiada sebarang ayat yang digunakan yang menunjukkan emosi dan menyinggung perasaan pembaca. So, kalau kita dapat baca artikel ni, kita boleh senang faham. Right. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan mempunyai kesinambungan untuk menghasilkan perenggan yang baik. Terdapat beberapa perkataan Inggeris yang digunakan pakai. So, ini antara sukan rugby tadi lah. Antaranya conversion kick ni lah. So, conversion kick ni, kalau mana yang nak tahu, sepakkan ke arah tiang gol. Ringkas dan mudah dipahami. Susunan ayat mempunyai kesinambungan antara perenggan. So, perenggan disusun pun cantik. Tak ada masalah. Untuk artikel kelima, gaya bahasa yang digunakan sesuai dan jelas. Tidak menggunakan kata-kata keterlaluan. Tidak menggunakan kata-kata atau gaya-gaya keinggrisan. Tidak menggunakan ayat yang beremosi dan menyinggung perasaan pembaca. So, senang faham dalam artikel yang kelima ni lah. Alright, perumusan apa yang saya dapat, keseluruhan artikel menunjukkan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Terdapat beberapa artikel yang mempunyai unsur-unsur keinggrisan, antaranya yang artikel keempat itulah yang berkisah pasal conversion kick rugby. Alright, untuk memastikan terma yang digunakan lebih mudah faham. So, gunakan conversion kick, dia lebih senang faham. Alright, seterusnya, analisis uraian ayat dan isu. Alright, untuk artikel pertama, artikel disokong dengan hujah-hujah kajian lepas serta teori yang dinyatakan. Setiap ayat ditulis tidak terlalu panjang dan setiap perenggan ditulis secara konsisten. Hujah-hujah dalam ayat tu, dalam setiap ayat disokong dengan kajian lepas. So, apa-apa perkataan ataupun apa-apa hujahan yang digunakan pakai, dia kait dengan kajian-kajian lepas. Maksudnya, ini adalah ayat-ayat daripada kajian lepas. Yang kedua, hujah-hujahan tulis, ini artikel kedua. Hujah-hujahan tulis menggunakan sokongan daripada kajian lepas, so, macam tadilah. So, setiap perenggan kita tengok, ada kajian-kajian lepas daripada Subman 2002. Setiap ayat ditulis dengan ringkas dan jelas. So, ayat dia pun senang, mudah dipahami. Alright, artikel ketiga, hujah-hujahan tulis disokong kajian lepas, namun kebanyakannya daripada kajian luar negara. So, yang ni ada kajian, tapi banyaknya di refer yang luar negara. So, yang saya tengok lah, yang faham lah.
penulisan lebih fokus pada atlet skor sukan Malaysia. Sebab ini bahagian Malaysia punya kan. Jadi dia banyak tengok kajian-kajian lepas untuk selaraskan dengan atlet-atlet sekolah sukan Malaysia. Untuk artikel keempat, hujah yang ditulis lebih global pada permulaan dan kemudian lebih fokus. So dia cerita pasal sukan rugby luar negara, lepas tu dia shortkan, dia kecilkan jadi dalam negara. Setiap hujah disokong dengan kajian lepas. So setiap perenggan, ayat yang menyatakan hujah-hujah, dia akan kaitkan dengan kajian lepas. So dia akan beritahu. Yang artikel kelima, hujah-hujah disokong oleh kajian lepas dan kebanyakannya dalam negara. Okay, yang tadi luar negara, ini dalam negara. Ayat yang dalam setiap perenggan adalah coherent. Okay. Apa yang saya dapat dalam ini, kebanyakan artikel yang tulis disokong oleh kajian-kajian lepas dan fakta. Perkembangan dan huraian ayat secara keseluruhan tersusun dan bersifat coherent. So ayat-ayat dalam semua artikel ni kita senang faham dan setiap ayat tu kita tahu dia berkata benar melalui kajian-kajian lepas dan fakta daripada kajian lepas. Okay. So yang Nurses rujukan, kalau kat sini artikel pertama tu kita nampak terdapat 3 bahan rujukan daripada jurnal buku menggunakan format penulisan gaya APA, rujukan dari dalam dan luar negara. Rujukan dalam bahasa Melayu juga ada, dalam bahasa juga ada. So sama juga dengan artikel kedua, dapat 30 bahan rujukan terdiri daripada jurnal dan buku menggunakan format gaya APA dalam proses rujukan. Rujukan daripada dalam dan luar negara sama, ada dua. Rujukan dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Alright, untuk artikel ketiga, terdapat 15 je bahan rujukan, tesis, jurnal dan buku menggunakan APA style. Rujukan juga daripada luar negara, dalam dan luar negara. Dapat rujukan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, ada dia gunakan banyak bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So, daripada artikel 4 pula, 36 rujukan meliputi buku, jurnal dan tesis. Ini banyak, 36 rujukan. Rujukan daripada dalam negara dan menggunakan format gaya APA. Okay. Yang artikel kelima, ada 24 rujukan meliputi buku, jurnal dan tesis. Rujukan daripada dalam dan luar negara. Dia juga menggunakan kajian format gaya APA dalam rujukan. So apa yang saya dapat dalam ni, semua artikel, kelima-lima artikel ni, dia guna banyak rujukan. Dan kesemua artikel dia mesti menggunakan format penulisan APA. So semua menggunakan format APA. Okay. Dan seterusnya, itu saja. Sekian. Terima kasih.